Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maria binti Muhammad Azila A166560 akan membentangkan mengenai tajuk tesis saya, iaitu menerka faktor keengganan wanita melaporkan kes keganasan rumah tangga menurut perspektif wanita yang berkejaya dan juga merupakan mangsa keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga merujuk kepada penyalahgunaan kuasa sama ada oleh suami ataupun isteri, dan juga sebaliknya melalui keganasan dan juga ancaman, termasuklah mengawal ekonomi serta kehidupan sosial individu. Okey, kes keganasan rumah tangga ini semakin meningkat dan juga masih terdapat mangsa yang enggan melaporkan kes keganasan rumah tangga ini kepada pihak polis. Wujud juga keadaan mangsa menarik balik laporan polis yang telah dibuat selepas sela masa tertentu laporan dibuat. Kajian ini adalah bertujuan untuk menerka faktor keengganan wanita melaporkan kes keganasan rumah tangga. Kajian ini dijalankan secara kualitatif. Seramai 4 orang informan telah dipilih untuk ditemubul dengan menggunakan teknik snowballing. Hasil kajian dianalisis menggunakan analisis tematik, di mana objektif kajian ini khususnya adalah untuk mengenal pasti latar belakang wanita yang mengalami masalah rumah tangga. Yang kedua adalah faktor berlakunya keganasan rumah tangga. Seterusnya adalah kesan emosi terhadap mangsa keganasan rumah tangga, dan seterusnya adalah menerka faktor keengganan mangsa membuat laporan polis. Hasil kajian mendapati bahawa kebanyakan informan yang telah ditemubul terdiri daripada mereka yang berumur dalam lingkungan 30-an hingga 40-an, di mana mereka ini pernah mengalami masalah penderaan keganasan rumah tangga, dan sejarah keganasan rumah tangga bermula adalah disebabkan mereka mengambil pilih perancang dan juga penerimaan keluarga mertua. Seterusnya, kecenderungan mangsa didera adalah disebabkan oleh sikap ataupun sifat wanita yang sememangnya lemah dan tidak kuat untuk melawan pendera, dan manakala pendera pula mereka lebih memiliki sikap yang lebih berkuasa, serta kegerapan didera oleh pendera dalam tempoh tahun pertama perkahwinan dan juga tahun ketiga perkahwinan. Hasil kajian mendapati bahawa faktor keengganan mangsa membuat laporan polis adalah disebabkan oleh faktor kepentingan menjaga anak-anak, di mana kebanyakan informan mengatakan bahawa anak-anak merupakan faktor utama mangsa enggan membuat laporan polis setelah didera berulang kali. Seterusnya adalah perasaan mangsa terhadap stigma masyarakat yang mengatakan bahawa mangsa tidak pandai menguruskan rumah tangga dengan baik, dan juga mangsa juga mengaku bahawa mereka malu dengan status janda apabila terpaksa berhadapan dengan perceraian dan juga perpisahan. Seterusnya, perasaan terhadap pendera. Kebanyakan mangsa mengaku bahawa mereka masih sayangkan suami dan juga masih mempunyai rasa hormat terhadap suami. Kaji juga dapat mengetahui bahawa terdapat informan yang merujuk kembali dengan pendera apabila penceraian berlaku, dan mangsa juga beranggapan bahawa suami merupakan tempat bergantung. Akhir sekali, adalah cabaran mangsa membuat laporan polis adalah disebabkan tiada kesan pembuktian mangsa didera oleh pendera, dan ini agak menyukarkan mangsa untuk membuat laporan disebabkan oleh tiada kesan penderaan secara fizikal yang boleh dijadikan sebagai bukti. Seterusnya adalah hubungan baik dengan mertua juga menyebabkan mangsa mempunyai perasaan berbelah bahagi untuk membuat laporan polis, dan akhirnya mangsa mengambil keputusan untuk tidak membuat laporan polis disebabkan oleh mempunyai hubungan baik dengan mertua belah suami. Kajian juga mendapati faktor berlakunya keganasan rumah tangga adalah disebabkan oleh masalah ketidakstabilan status ekonomi yang berpunca daripada masalah keuangan, di mana suami tidak bekerja. Ini merupakan faktor dominan, di mana kesemua informan mengatakan bahawa mereka mempunyai masalah keuangan disebabkan oleh suami tidak bekerja.
Selain itu, sikap personaliti pendera di mana mangsa mengatakan bahawa mereka didera disebabkan oleh sikap dan juga sifat panas baran suami terhadap mangsa. Selain itu, sifat dendam disebabkan oleh taraf pendidikan isteri lebih tinggi berbanding suami juga merupakan faktor berlakunya keganasan rumah tangga. Seterusnya, campur tangan pihak ketiga iaitu daripada ahli keluarga, jiran tetangga dan juga hubungan sulit di antara suami juga merupakan penyumbang kepada faktor keganasan rumah tangga. Seterusnya, disebabkan oleh peristiwa lampau dan juga pengalaman peribadi pendera di mana mangsa mengatakan bahawa suami pernah mempunyai pengalaman didera sewaktu kecil dan juga amalan penghayatan agama yang kurang dan juga longgar merupakan faktor berlakunya keganasan rumah tangga. Masalah perkahwinan disebabkan oleh perkahwinan pada usia muda dan juga kongkong oleh suami menyebabkan masalah komunikasi terjadi dan akhirnya berlaku masalah keganasan rumah tangga. Faktor ini juga memberi kesan terhadap perubahan emosi mangsa dan mengakibatkan mangsa mengalami tekanan, perasaan dan juga cenderung untuk merasa ketakutan dan juga menangis sepanjang hari. Hal ini memberi impak negatif kepada diri mangsa di mana ada mangsa yang mengatakan mereka cenderung untuk membunuh diri selepas masalah ini berlaku. Dan mangsa juga dikatakan kurang keyakinan diri berhadapan dengan orang lain. Kajian ini juga mengusulkan beberapa cadangan di mana cadangan yang perlu diambil perhatian oleh pihak berkenaan seperti bidang kerja sosial, peranan mangsa, peranan masyarakat, peranan pelbagai agensi yang terlibat seperti JKM, Awam, WAO, WCC dan juga PDRM. Seterusnya, kepada pihak badan bukan kerajaan yang memberi perkhidmatan perlindungan serta sokongan seperti perkhidmatan kaunselor dan juga kaunseling kepada mangsa penderaan keganasan rumah tangga khususnya, dan juga tindakan sewajarnya perlulah dilakukan supaya semua pihak lebih cakna dan peka terhadap perubahan yang berlaku di sekeliling mereka. Sekian, terima kasih.